kebun. Pak ni datang. Mana? Oh, tajuk pun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal istifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, Al-Fadil Tuan Bilal, yang bersaya lagi dikasihi, lagi dihormati barisan ahli Lembaga Pengurusan Masjid Abidin, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan dapat kita bersama-sama pada malam ini meneruskan lagi perbincangan kita seperti biasa menerusi kitab Risalah At-Tauhid. Mudah-mudahan sama-sama kita beroleh manfaat, beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita seperti biasa. Muka surat 45 kitab Risalah At-Tauhid, sifat ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah.
Ini kita masuk kenaan dengan sifat maknawiyah. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, muka surat 45 sifat maknawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, sifat maknawiyah adalah si kalimah maknawiyah itu nisbah kepada makna, terbangsa kepada ma'ani. Okey, maknawiyah ni daripada ma'ani, terbangsa kepada ma'ani, sifat ma'ani, maka adanya maknawiyah. Maka sifatnya tujuh sifat maknawiyah, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi tujuh. Jadi sifat ni dikena kaunuhu. Dia bukan yang qadiran, muridan, aliman tu. Dia kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Okey. Jadi kaunuhu ni sifat maknawiyah. Keadaan Allah, itu masuk kaunuhu, keadaannya Allah Ta'ala yang maha mendengar, keadaannya Allah Ta'ala yang maha melihat. Jadi keadaan tu tak boleh tinggal. Sifat maknawiyah ni dia kaunuhu tu, bukan hak sami'an tu. Dia kaunuhu sami'an. Dia kena gitu. Dia tak boleh nak pisah. Setengah kitab dia sebut macam kita sebut tadilah, muridan, aliman, hayyan. Itu untuk ringkaskan lah. Tapi hakikat sifat maknawiyah ni dia mesti ada kaunuhu depan. Kaunuhu ni maknanya keadaan Tuhan yang maha mendengar, keadaan Tuhan yang maha melihat, keadaan Tuhan yang berkuasa. Kena ada keadaan. Sebab keadaan tu satu sifat dah. Mendengar tu satu sifat. Sama, itu satu sifat. Keadaan Tuhan yang mendengar tu satu sifat lain pula. Okey, daripada adanya sifat sama Tuhan, maka keadaan Tuhan itu maha mendengar. Adanya sifat iradah bagi Allah Ta'ala berkehendak, maka keadaan Tuhan itu berkehendak. Itu ma'ani dengan maknawiyah. Ma'ani dengan maknawiyah, simple je. Okey. Jadi kaunuhu qadiran, maksudnya keadaan Tuhannya yang, keadaannya Allah Ta'ala itu yang maha berkuasa. Kemudian muridan, keadaannya Allah Ta'ala yang berkehendak. Aliman, keadaannya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ini sifat bagi Tuhan ni. Hayyan, keadaannya Allah Ta'ala yang maha hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah Ta'ala yang maha mendengar. Basiran, keadaannya Allah Ta'ala yang maha melihat. Dan terakhir sekali yang ketujuh, kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah Ta'ala yang berkata-kata. Jadi maka sebab dinamakan maknawiyah kerana ia melazimi. Melazimi maknanya tetap mengikut akan sifat ma'ani. Okey, dia mengikut sifat ma'ani. Jadi ada ma'ani, ada maknawiyah. Jadi ada berapa sifat ma'ani? Tujuh. Tujuh sifat ma'ani, jadi ada tujuh juga sifat maknawiyah. Maknanya kita kata ginilah, ada ayah, ada anak. Ada ayah, ada anak lah. Dia tak bila kata jadi ayah dah lagi, dak lagi, mana tak ada anak lagi lah. Tapi bila kata dah jadi ayah dah, tahniah lah, dapat anak dah. Muda lagi jadi ayah dah. Apa orang dah anak? Sebab dah nama ayah dah. Jadi bila nama ayah, maka lazim mesti ada anak. Faham tak? Jadi gitulah. Bila ada sifat ma'ani, maka lazim dia ada maknawiyah. Bila Tuhan tu bersifat dengan kudrah, maka lazimlah Tuhan itu kaunuhu qadiran. Yalah, sifat kudrah ada pada Tuhan, mestilah keadaan Tuhan itu yang berkuasa. Kudrah itu berkuasa. Tuhan bersifat dengan berkuasa. Ada sifat kuasa pada zat Tuhan tu, pada diri Tuhan tu, maka mestilah keadaan Tuhan yang berkuasa. Ada tak sifat ilmu pada Tuhan? Ada. Jadi keadaan Tuhan itu yang maha mengetahui. Okey bang, jelas
Jadi itu masuk sifat ma'nawiyah kerana dia melazimi sifat ma'ani. Maka hakikatnya iaitu hakikat sifat ma'nawiyah ni iaitu hal yang wajib bagi zat selagi ada zat dikeranakan dengan suatu kerana. Maknanya apa? Kerana ada sifat ma'ani. Jadi apa maksud sifat ma'nawiyah ni? Iaitu sifat hal. Dipanggil sifat hal. Sifat ma'nawiyah ni panggil sifat hal. Hal ni maknanya dia tidak ada pada kharis, dia hanya ada pada zihin. Dia hal ni dia tengah-tengah. Dia tidak ada pada luaran, dia hanya ada pada fantasi je. Dia tidak ada pada realiti, pada luaran. Kharis ni pada luaran, dia tidak ada, tak nampak sifat tu pada luaran. Dia hanya boleh bayang pada fikiran. Tu namanya sifat hal. Faham tak? Maknanya contohnya tiang. Tiang yang kita tengok ni, nampak tak sifat putih dia? Nampak? Jadi putih itu adalah sifat yang kita nampak zahir. Pada luaran boleh nampak putih itu. Boleh nampak putih tiang ni. Tapi kalau kata tiang ni besar, mana besar? Tak nampak pun besar. Besar ni ialah bayangan fikiran kita bahawa jiring dia banyak. Besar. Jadi nampak tak besar? Tak nampak besar. Lepas tu nampak besar, nampak banyak. Tu ialah jiring dia yang banyak. Banyak juzuk maknanya dia adalah besar. Kalau kurang juzuk makna dia adalah kecil. Jadi besar saiz itu tuan-tuan, kita hanya bayang pada fikiran sahaja. Kita tak boleh nak tunjukkan sifat besar tu. Dah besar tu nampak tiang ni besar kan? Ni adalah juzuk yang banyak, jising yang banyak. Banyak jising besar lah. Sikit jising kecil. Faham tak? Contoh peng ni kecil, dia hanya ada, contoh kita tahu 10 bilion atom sahaja. Tiang ni ia besar sebab dia ada 100 trilion atom. Contohnya. Jadi besar kecil itu ialah kerana banyaknya atom dalam ni ataupun zarah dalam satu benda. Tapi kita nak kata dia besar, kita tak boleh tunjuk yang kita tak tunjukkan yang mana besar tu. Kita cuma bayangkan bahawa bila banyak atom dia, zarah dia, maka fikiran kata dia ni besar. Okey. Kalau kecil, kita bayangkan dia adalah kecil. Contohnya. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, jadi sifat ini sifat hal, iaitu kita hanya boleh bayang pada akal, kita tak boleh nak nampak pada realiti ataupun pada luaran. Itu masuk hal. Okey. Dia sama juga macam sifat wujud. Sifat wujud juga hal. Pada perkara yang kita iktibar sahaja. Iktibar pada akal kita sahaja. Itulah hal. Tapi beza dia ialah sifat ma'nawiyah ni dikeranakan dengan suatu kerana. Maknanya apa? Dia ada kerana adanya sifat ma'ani. Sifat wujud dia hal juga, tapi tidak dikeranakan dengan satu kerana. Satu pandangan mengatakan sifat wujud ialah hal. Hal ni ialah sifat yang kita bayang pada fikiran saja. Dia tak boleh tunjuk pada luaran. Tak boleh tunjuk pada luaran. Okay. Kalau sifat putih, kita boleh tunjuk pada luaran. Nampak putih tiang kan? Nampak tak putih? Nampak? Sebab dia tu menjemur depan mata kita sifat warna putih ni. Warna putih ni. Jadi benda tu, sifat putih ni ada pada luaran kita, ada pada fikiran kita. Sifat hal ni ialah sifat yang kita tak nak nampak depan mata kita, tak boleh nak kesan dengan panca indera. Kita cuma boleh bayangkan di fikiran saja. Itu namanya hal. Faham tak? Ahwal. Hal ataupun banyak dia namanya ahwal. Maka kalau sifat ahwal merujuk kepada sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah juga dinamakan sebagai sifat hal ataupun sifat ahwal. Apa pula? Sebab dia hanya boleh dibayangkan pada fikiran sahaja. Dia tak boleh nak dilihat
pada luaran, tak boleh. Contoh sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni dipanggil sifat wujudiyah. Sifat yang ada, dibangsakan dengan ada. Ada mana? Maknanya ada pada fikiran kita, kita boleh bayang dia. Dan juga dia ada pada luaran, kita boleh nampak sifat tu. Kita boleh nampak sifat tu. Contoh tuan-tuan nampak tak saya ni ada sifat melihat? Nampak lah, sebab tuan-tuan nampak saya ada mata. Tuan-tuan nampak tak saya ni ada sifat mendengar? Ada, sebab tuan-tuan nampak saya ada telinga. Tuan-tuan nampak tak saya ada sifat bercakap? Boleh bercakap, yang bercakap. Ada sifat bercakap sebab tuan-tuan nampak saya ada mulut. Jadi ini adalah perkara yang luaran, yang kita boleh nampak. Kita boleh nampak, nampak dia boleh cakap, nampak ada telinga, dia boleh mendengar, ada mata, nampak dia boleh melihat. Jadi itu sifat yang ada pada luaran dan ada pada fikiran kita. Ada sifat yang mana ia hanya ada pada fikiran saja, tak boleh nak kita nampak dia. Contohnya apa? Sifat ahwal inilah keadaan Tuhan yang berkuasa. Jadi mana sifat tu? Kita tak nampak luaran, tapi pada fikiran kita, kita boleh bayang bahawa Tuhan itu keadaan dia maha berkuasa. Dan yang kita nampak tu, itu adalah sifat mendengar Tuhan, sifat kudrah Tuhan. Tapi yang dalam fikiran kita, kita hanya boleh bayang bahawa Tuhan itu keadaan Tuhan yang maha berkuasa. Faham tak? Itu panggil sifat ahwal. Ini perbincangan pada pembahagian sifat-sifat 20 ni lah. Itu panggil sifat ahwal, sifat hal. Okay. Yang wajib bagi zat yang ada pada zat Allah Ta'ala yang dikeranakan dengan satu kerana, maknanya sifat ahwal ini, sifat ma'nawiyah ni ada ia kerana ada sifat ma'ani. Maknanya dia, maknanya bila ada sifat Tuhan ada tak sifat kudrah? Ada. Bermakna Tuhan, keadaan Tuhan itu yang berkuasa. Tuhan ada tak sifat mendengar? Ada. Tuhan mendengar tak? Tuhan ada sifat mendengar. Maknanya keadaan Tuhan yang mendengar. Sebab kita tak boleh nak bring, kita tak boleh nak bring bahawa, kita tak boleh nak terima bahawa bila Tuhan ada sifat kudrah, tiba-tiba keadaan Tuhan yang lemah, lawang pada kudrah. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Tuhan ada tak sifat mendengar? Ada. Boleh tak kita bayang bahawa Tuhan itu bersifat dengan keadaan Tuhan itu yang tuli? Boleh tak? Pekak? Tak boleh. Bila Tuhan tu ada sifat mendengar, secara automatik bahawa sifat ada sifat manawiyah, maknanya keadaan Tuhan itu yang mendengar. Faham tak? Bila Tuhan ada sifat berkata-kata kalam, maknanya lazimlah bahawa keadaan Tuhan itu maha berkata-kata. Boleh tak bila kita bayangkan tuan-tuan, kita fikir logik kita, fikiran kita, akal kita, bila Allah Ta'ala ada sifat kalam, tapi keadaan Tuhan yang bisu, boleh tak gitu? Tak boleh. Bila Tuhan ada sifat kalam, sifat berkata-kata, maka mestilah keadaan Tuhan itu yang berkata-kata. Faham tak tuan-tuan? Faham dah? Jadi sifat ma'ani, sifat manawiyah ni dia melazimi sifat ma'ani. Dia macam ayah dengan anak. Ayah, bila nama ayah mesti ada anak. Mesti bila nama anak mesti ada ayah. Faham tak? Jadi sifat ma'ani, contohnya benda, contohnya dia lah ayah lah. Maknanya mesti ada anak dia, maknawiyah. Dia tak boleh bila ayah jadi ayah dah kala ni, jadi ayah dah. Dah berapa orang anak? Kita ada anak lagi, dah nikah lagi, dah jadi ayah dah. Saja nak panggil nama ayah. Contoh. Tak boleh gitu, tak ada panggilan ayah kalau tak ada anak. Okey. Jadi ayah dah ke? Jadi ayah dah. Alhamdulillah, syukur rezeki. Umur berapa dah anaknya? Umur 3 tahun. Sebab nama ayah. Dah tanya dah. Oh, jadi ayah dah. Oh, dah kata anak ada lagi, anak ada lagi. Tak tanya dah. Bila kata saya jadi ayah dah. Tak ada orang tanya mula. Oh, kata dah ayah dah, alhamdulillah. Dah anak ada lagi. Nikah tak lagi benarnya. Awak tak kata gitu. Bila tahu, saya jadi ayah, alhamdulillah. Berapa orang dah? Umur berapa dah anaknya? Awak sulung umur berapa? Sebab tahu dah bila nama ayah mesti lazim ada anak. Betul tak? Bila sifat ma'ani,
maka lazim ada sifat maknawiyah. Bila keadaan Tuhan Allah Ta'ala bersifat dengan sama mendengar, mestilah keadaan Tuhan yang maha mendengar. Faham dah? Itu namanya sifat maknawiyah. Jadi dia melazimi antara sifat ma'ani dengan maknawiyah. Ma'ani pun daripada perkataan makna, maknawiyah pun perkataan makna. Sebab tu dia sama lebih kurang. Dia sama lebih kurang tuan-tuan. Kerana ada sifat ma'ani maujud pada zihin. Mana sifat hal ini, sifat manawiyah ni dia ada pada fikiran, pada fantasi kita, tiada maujud pada kharij. Tidak ada pada luaran realiti. Maknanya dia benda yang hanya kita boleh bayang pada fikiran. Sifat tu hanya kita boleh bayangkan pada fikiran kita je. Faham tak? Tiang ni besar. Boleh tak tunjukkan tiang tu besar? Tunjuk ni. Ini yang kamu tunjuk ni ialah jisim suatu tiang yang banyak. Kita namakan ia adalah besar. Ataupun gini cantik. Tiang ni cantik tak? Contoh. Kita tunjukkan cantik dia. Dan mana cantiknya dia tunjuk ni? Mu tunjuk ni putih. Mu tunjuk ni sifat kilat. Mu tunjuk ni sifat tinggi. Contohnya, dan mu kata cantik. Cantik ni kita boleh bayang dalam fikiran kita je bahawa tiang ni cantik. Jadi nak jurmakan kecantikan realiti tu, kita hanya boleh menjurmakan sifat putih dia, sifat tinggi dia, sifat kilat dia, sifat design bentuk dia, saiz dia. Cantik tu pada fikiran kita je. Contohnya lah, nak kabom dia tu, sifat cantik tak boleh nak jermakan dia. Kita tak boleh nak jermakan dia sebab dia hanya boleh bermain pada fikiran kita je. Cantik gini. Kalau tiang yang cantik kita akan bayang gini contohnya. Faham tak? Kita ginilah tuan-tuan. Kita khabar kepada anak kita, pergi kau ambil durian kebun, kutik pergi ambil hak warna kuning. Durian hak warna kuning, kulit warna kuning. Bau sedap kena mungkin isi kuning kot. Jadi anak wari durian warna kuning. Anak wari durian warna kuning. Jadi mana kuning? Nampak kuning itu. Jadi sifat kuning tersebut ada pada realiti. Kita nampak, kita boleh nampak. Realiti mana kita boleh nampak warna kuning tu tuan-tuan pada durian tu. Boleh nampak sifat kuning pada durian tu, nampak. Oh gitu. Okey. Kalau kita kata, Wang, pergi kutik kat durian hak jatuh. Okey. Kutik kat banyak sikit. Bila anak kita ni tak jumpa durian jatuh, dia pergi petik durian. Dia pergi petik durian, sampai kepada kita, kita rasa durian tu, durian yang jatuh ke durian hak petik? Takkan dia buang dah. Sebab tambah tunjuk bahawa benda tu jatuh, benda tu putih kan? Petik kan? Jadi dia buang takar. Jadi anak kita ni sebab tak jumpa hak bawah hak jatuh, dia petik durian tak pokok, dia wik kita. Kita tahu, kita bila nampak hospital lalu durian tersebut, kita tahu tak bahawa durian tu jatuh. Kita kata, Bang, pergi ambil kat durian hak jatuh. Dia ambil hak tak jatuh. Kita nampak tak sifat jatuh pada durian tu? Tak nampak. Jadi kita tak tahu durian tu jatuh ke ataupun ada pokok. Faham tak? Sebab sifat tu kita tak nampak. Cuma kita boleh bayang ia jatuh. Kita boleh bayang ia jatuh. Tapi kita tak boleh nak nampak sifat jatuh tu. Kalau warna kuning, kita nampak. Durian warna hijau nampak. Maknanya kita suruh dia ambil durian warna hijau, dia wari durian warna merah. Contoh kalau ada lah. Durian warna merah. Kita kata, warna wang, dah ikut arahan. Kita marah, kita rotang dia. Sebab kita tahu bahawa dia dah ikut arahan. Sebab kita sifatkan durian tu warna hijau. Dia wari warna merah. Sebab warna tu kita bagi sifat warna, sifat
Sifat durian tu dengan warna merah, warna hijau tu kita nampak. Maknanya barang tu dia ada pada realiti, kita boleh nampak dia. Ada pada realiti, ada pada fikiran kita warna hijau tu. Jadi bila kita tak nampak warna hijau, bila kita nampak warna hijau, kita tahu bahawa dia hijau. Bila kita tak nampak dia, bila dia bukan warna hijau, kita nampak dia bukan warna hijau. Faham tak? Tapi kalau jatuh tu, durian jatuh. Durian yang jatuh. Dia wari durian hak putih pokok, kita tak tahu. Lepas tu kita tanya, dah apa jadi putih Dah kita kutip je, ribut malang kot ayah. Okay? Jadi kita tak tahu yang nipu kita. Sebab kita tak dapat pastikan sifat jatuh tu pada durian. Sebab jatuh tu menunjukkan keadaan durian terjatuh. Sifat yang daripada pokok jatuh bawah. Okay? Bila datang kepada kita, kita nampak tak sifat tu? Tak nampak. Sebab sifat jatuh tu hanya ada pada fikiran kita je. Ia tak nampak depan mata. Kalau color warna kuning tadi, nampak. Itu panggil sifat tu nampak pada luaran. Sifat jatuh tak nampak pada luaran. Sebab tu kita tak tahu bahawa durian tu jatuh ke tak. Kita percaya gak Faham tak? Jadi sifat maknawiyah ni gitu lebih kurang lah maknanya. Sifat yang mana ia hanya boleh bayang pada fikiran, tak nampak. Apa ada sifat nampak ke ada? Sifat ma'ani, sifat yang dibangsakan boleh nampak dia. Kita boleh saksikan sifat tersebut sebab dia ada pada luaran. Sifat qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar, kalam. Ada. Ulama kata lau kushifa'an al-hijab la ra'ainah. Kalau diangkatkan kepada kita hijab, kita dapat saksikan sifat ma'ani Tuhan. Sebab sifat tu ada pada luaran. Nak lihat ke mana? Wallahu a'lam, lihat macam mana. Kita berimang bahawa kita boleh melihat sifat ni kerana Nabi Musa menyaksikan sifat kalam Tuhan. Tuhan sebut wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah Taala berkata-kata dengan Nabi Musa, dan di sini apa dia? Di sini Nabi Musa menyaksikan sifat kalam Tuhan. Sebab sifat kalam tu dibangsakan dengan wujud pada luaran. Nampak macam mana? Wallahu alam, bukan dengan kaifiyah, bukan dengan cara makhluk, bukan dengan arwah mata kasar, bukan dengan cahaya, bukan dengan benda. Wallahu alam, kita cuma berimang bahawa Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Taala pada masa yang sama. Maknanya Nabi Musa menyaksikan sifat kalang Tuhan yang wujud pada luaran. Itu panggil sifat ma'ani. Sifat manawiyah ni dia tak wujud pada luaran, dia hanya wujud pada pemikiran kita je. Kita cuma boleh bayang je. Nak jelmakan dia tak boleh. Sebab dia bukan jenis gitu. Macam jatuh dia. Durian yang jatuh, macam mana kita nak pastikan bahawa durian tu jatuh, durian tu bersifat jatuh daripada pokok? Tak ada. Sebab benda tu hanya bayangan kita je. Bila sampai depan mata kita, orang nak tipu kita, tipu lah. Faham tak? Dah putih dah kalau putih pun jatuh ke pokok kalau mari ribut, betul tak? Anak kata jatuh pokok lah ayah dah putih ni apa? Putih ni sebab ribut malang kot, ataupun ketupan. Jadi tu jatuh. Muda ni muda bukan menunjukkan bahawa dia sifat jatuh. Sebab jatuh ni menunjukkan sesuatu daripada atas jatuh bawah. Jadi bila buat depan mata kita, kita tak nampak sifat jatuh tersebut, tak ada. Tapi kita suruh anak kita pergi ambil durian yang jatuh. Yang jatuh, maknanya bersifat jatuh. Bila datang depan kita, kita nampak tak jatuh? Tak nampak. Cuma kita boleh bayang, tu panggil sifat jatuh ni hanya ada fikiran, dia tidak ada pada luaran. Kita tak nampak sifat tu. Dah kita nampak benda, kita nampak sifat, boleh nampak je lah sifat benda. Warna hijau, duri, tu kita boleh nampak benda tu. Kami ambil duri yang tak ada duri contohnya. Boleh durian Belanda. Ambil durian Belanda contohnya. Jadi duri tu barang nampak, warna hijau tu barang nampak. Jadi kita kalau anak kita dah ambil warna hijau, ambil warna biru contohnya, jadi kita marah dia sebab kita nampak sifat tu. Boleh tak? Faham dah? Jelas Jadi itulah kategori sifat manawiyah ni. Jadi dia ni hanya boleh dibayang pada fikiran, dia tidak ada pada luaran, pada realiti.
Tu nak khabar jenis sifat. Nak khabar jenis sifat. Jenis sifat ni banyak jenis. Ada sifat nampak, ada sifat tak nampak, ada sifat bayang saja, ada sifat tak boleh bayang pun. Ada sifat tak boleh bayang pun ada. Contoh macam tuan-tuan tengok saya ni ya. Tuan tengok saya ni ya contohnya. Nampak tak kulit saya putih? Contohnya. Nampak? Okey. Tuan-tuan nampak tak saya baik? Tak nampak kan? Tapi boleh bayang saya baik. Contohnya, boleh iktibar baru saya baik. Tapi boleh tak nak lukis, nak tunjuk baru saya ni baik? Tak boleh. Okey. Contohnya tuan-tuan, ataupun nak tunjukkan saya ni handsome contohnya. Boleh tak? Tunjukkan saya ni jenis peramah. Contohnya, boleh tak? Tak boleh, tapi saya bersifat dengan peramah. Contoh je, jangan marah. Jadi, kalau sifat putih tuan-tuan nampak. Nak cari natu, kita nak cari hak putih. Maka tengok gambar putih. Ya, kenang dah. Sebab nampak sifat putih. Tapi kita cari natu bukan nak cari putih. Kita nak cari barang hak tak nampak. Apa dia? Baik. Anda kata baik tu boleh nampak dah kita dan orang lain dulu. Faham? Tapi kalau nak cari natu baik, dah padang tengok gambar. Dia kena pergi jumpa tengok perangai. Jadi sifat baik tu dia tak boleh nak jelmakan depan. Dia ada fikiran. Kita bayangkan mana sifat baik ni bagi orang yang gini sekalian. Okey? Kalau putih, nak cari natu putih tengok gambar boleh dah. Sebab barang putih tu barang sifat kita nampak. Peramah baik tak nampak benda tu. Yang daripada fikiran kita saja tuan-tuan. Faham? Tu beza sifat-sifat. Nak cerita gitulah. Muslimin rahmati Allah sekalian seperti apabila dikata hal keadaan Allah yang berkuasa, maka itulah dinamakan sifat ma'nawiyah, iaitu hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Ta'ala yang dikeranakan oleh sifat kudrah, kuasa. Kiaskanlah sifat-sifat yang lain hingga 7 sifat ma'nawiyah itu. Okey? Maknanya gini, sifat hal ni ialah hal kaunihi. Bagi keadaan, hal ni keadaan kaunihi. Hal keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Bila dinamakan sebab sifat hal, maka kita akan baca gini, hal keadaan Tuhan ini maha berkuasa. Tuhan tu ada sifat kudrah? Ada. Bila ada sifat kudrah, mesti hal keadaan tu panggil sifat hal. Hal keadaan Tuhan ini maha berkuasa. Faham? Tuhan ada sifat sama? Ada. Tu sifat ma'ani. Maka mesti ada sifat ma'nawiyah. Hal keadaan Tuhan ini maha mendengar. Sami'an. Jadi semua sifat 7 sifat ma'ani, maka di sini akan adalah sifat ma'nawiyah. Tapi kena hal keadaan. Sebab dia sifat hal kan? Hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Hal keadaan Allah Ta'ala itu maha mendengar. Hal keadaan Allah Ta'ala itu maha berkata-kata. Hal keadaan. Jadi hal keadaan tu namanya sifat hal. Sebab tu sebut depan dia hal. Hal keadaan. Hal keadaan. Kita tak lama sebut hal keadaan. Hal keadaan. Sebab sifat hal. Hal. Okey. Itu panggil sifat hal. Ataupun sifat jamak dia bahasa Arab ahwal. Hal keadaan Allah Ta'ala maha berkuasa. Boleh. Maka sifat ma'nawiyah itu natijah yang terbit daripada sifat ma'ani. Okay. Jadi sifat ma'nawiyah ni dia melazimi kerana adanya sifat ma'ani, adanya sifat ma'nawiyah. Ia tak ada Tuhan itu kudrah, tiba-tiba tak ada keadaan Tuhan itu berkuasa tak. Dia bila Tuhan tu ada sifat kudrah, maka mestilah terbit ataupun Tuhan ini bersifat juga dengan hal keadaan berkuasa. Jadi gitu. Adapun kehendak iradah, kerana pada hal maknawi iaitu bukan makna kerana memberi faedah illah bagi maklulnya, sekira-kira makni memberi bekah pada maknawiyah.
Tetapi yang dikehendaki di sini berlaziman, iaitu lazim berdiri kudrah pada zat itu, bahawa dinamakan zat itu qadiran. Maka jadilah sifat ma'ani illah malzumah, dan sifat manawiyah ma'lul yang lazim. Gini tuan-tuan. Kalau kita kata gini, kita jangan salah faham. Ada sifat manawiyah, contoh kaunuhu qadiran lah. Kaunuhu qadiran. Adanya sifat manawiyah kerana ada sifat kudrah. Dia tak boleh kata bahawa sebab ada sifat kudrah, ada sifat manawiyah. Tidak jadi gitu. Seolah-olah macam sifat manawiyah ni baru lahir daripada kerana ada sifat kudrah. Tak. Dia sifat Tuhan ni sejak azali lagi dah ada dah. Dah sebut kerana sifat kudrah tadi, dia kerana tu dengan maksud lazim. Lazim ni maknanya benda. Maknanya bila ada sifat kudrah, lazim ada sifat kaunuhu qadiran. Bukan maknanya kena ada kudrah dulu baru ada sifat qadiran. Tak. Kalau main kerana gitu panggil illah. Jadi illah dia bukan illah tu maknanya kerana. Illah ni maknanya kerana, disebabkan. Illah ni maknanya sebab. Adanya sifat ma'nawiyah disebabkan adanya sifat ma'ani. Tidak boleh gitu. Jadi seolah-olah macam sifat tu baru terbit, baru ada setelah ada sifat ma'ani. Jadi orang bayang bahawa sifat tu jadi baru ada. Bahaya tuan-tuan. Sebab sifat Tuhan ni dia qadim. Dia sedia ada sejak azali lagi. Dia bukan baru ada. Sejak azali lagi dah ada sifat ma'ani Tuhan, sifat ma'nawiyah Tuhan dah ada dah. Jadi Ustaz kata dengan sebab ada sifat ma'ani jadi ada sifat ma'nawiyah, dia bukan sebab gitu, dia panggil lazim. Lazim ni gini macam ayah dengan anak dia. Macam ayah dengan anak adik, bila ada ayah lazim ada anak. Gitu je. Bila jadi ayah lazim ada anak. Okey. Dia orang panggil saling melazimi. Maknanya bila zat Allah Taala ada sifat kudrah, mesti keadaan Allah Ta'ala tu yang qadiran. Dia gitu. Dia panggil lazim. Saling melazimi. Dia bukan sebab-sebab. Kita kena di sini isu dia ialah perkataan. Kalau salah sebut perkataan, orang salah faham. Salah faham macam mana? Bila kita kata illah, maknanya gini. Maknanya bila orang tu kata sifat manawiyah ni, dia ada disebabkan oleh sifat ma'ani. Orang bayang bila ada ma'ani barulah lahir sifat maknawiyah. Jadi seolah-olah baru lahir tu jadi baharu. Baharu tu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Tuhan ni bersifat dengan sedia ada. Sejak azali lagi dah ada. Jadi orang salah faham situ. Maka di sini sebab di situ, illah di situ bukan dengan maksud bahawa dia baru ada. Tak, dia maksud melazimi. Bermakna Tuhan ada sifat kudrah sejak azali lagi. Dan pada azali juga Tuhan ada sifat kaunuhu qadiran. Gitu lah, dia saling melazimi. Adanya sifat kudrah sejak azali lagi, bermakna adanya sifat kaunuhu qadiran sejak azali lagi juga. Dia bukan baru ada. Bukan baru ada. Contohnya benda. Contohnya kita. Lepas. Kerana apa? Kerana kita ni handsome. Baru ada orang nak. Bukan gitu. Kerana handsome. Barulah kita ni orang kenang. Orang suka. Jadi orang suka tu, dia mari lepas kita handsome. Sebab tu orang buat pembedahan plastik. Nak suruh yang sedang muka dia uduh asal. You buat pembedahan plastik. Asalnya tak ada orang nak. Jadi dia menghasilkan diri. Dia buat pembedahan plastik. Jadi dengan sebab dia ni bersifat handsome, maka dia bersifat disukai orang. Jadi sifat disukai orang tu mari lepas dia handsome. Faham tak? Sebelum tu dia tak ada orang suka. Jadi datang handsome, barulah datang disukai orang. Itu makhluk. Benda tu mari, baru mari, baharu. Dulu tak ada, kemudian ada. Kemudian bila ada sifat handsome, barulah ada sifat disukai orang. Kita jangan bayang sifat Tuhan gitu.
Sifat Tuhan bila kata Allah Ta'ala bersifat ma'ani, kudrah, barulah mari sifat qadiran, kaunuhu qadiran. Tak gitu. Dia bukan ada sekali tu, tekek tu bukan dengan sebab macam manusia tadi. Dengan sebab makhluk. Tak, dia panggil melazimi. Maknanya adanya sifat kudrah melazimi sifat kaunuhu qadiran. Dia kena gitu. Maknanya benda, sejak azali lagi Tuhan dah ada sifat kudrah. Sejak azali juga Tuhan ada sifat kaunuhu qadiran. Faham tuan-tuan biar jelas supaya kita tak tukar takir. Tak tahu hak mana jatuh, alik ilik, jangan tukar takir lah. Jangan salah sebab sifat Tuhan tak sama dengan sifat makhluk. Okey? Tuan-tuan mati Allah sekalian. Jadi maka jadilah sifat ma'ani illah malzumah, illah yang dilazimi, dan sifat maknawiyah ni iaitu ma'lul yang diilahkan, yang melazimi. Ma'lul lazim. Jadi maka di sini sifat ma'aninya illah malzumah. Okey? Dia adalah illah penyebab yang dilazimi, dan yang melazimi siapa? Yang melazimi ialah sifat maknawiyah. Dia yang disebabkan dan dialah melazimi sifat maknawiyah. Sifat melazimi sifat ma'ani. Ni kita bincang ni, orang panggil istilah dalam bahasa Arab lah. Tak apa, tu kita bincang mula insya-Allah. Okey. Cuma nak khabar itulah kaitan antara sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah. Pening tak? Pening lah. Tapi tak apalah, tu perbincangan dia. Mudah-mudahan lama-lama dia akan faham lah, slow-slow. Kita pun nak faham matematik, bukan masuk kalau jahatu faham lalu. Jonang tak faham-faham ni perpuluhan. Masuk universiti baru faham perpuluhan. Kan matematik tu ambil masa 12 tahun baru faham. Mari ngaji tauhid hari ni faham lalu pasal illah maklum, pasal ma'ani maknawiyah. Dia slow tuan-tuan. Insya-Allah. Tapi mudah je. Mudah lah ustaz. Contoh kita ni susah. Tak apa, masa ni susah lagi mudah lah insya-Allah. Dia biasa dia dah belajar ni dia susah dulu. Apa-apa ni dia akan mudah lah insya-Allah. Allah Ta'ala ala wa alam. Cukup setakat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.